Hello guys, welcome back to Overthinker. Jutaan penduduk bumi kenal dan suka dengan patung Hello Kitty, watak kanak-kanak kucing. Watak kucing yang menjadi kegemaran golongan kanak-kanak. Kecomelan kartun ni jauh daripada kemungkinan yang watak Hello Kitty ni berkaitan dengan kes pembunuhan ngeri. Bila seorang budak 14 tahun bagi tahu polis dia dapat gangguan hantu perempuan, tak ada siapa yang percaya. Tapi sebaik saja dia bagi tahu siapa nama hantu perempuan tu, mereka semua tersedar. Mimpi buruk gadis tu sebenarnya mimpi ngeri. Dalam flat tu, polis temui sebiji patung besar Hello Kitty dengan kepala wanita yang dah mati. You guys might not realise, by watching this video, korang akan ubah cara korang pandang Hello Kitty. Dah bersedia? Let's get into the story. Kes ngeri ni dah menjadi popular sebagai The Hello Kitty Murder and was considered as the most horrifying crime case in Hong Kong. Sejarah pembunuhan seorang wanita dengan kejam tak semudahnya penduduk Hong Kong lupakan. Kisah pembunuhan wanita ni meresap dalam kepala tentang how terrified the way she was killed and how the body got rid. Kepala siapa? Soalan yang paling bijak and paling obvious. Kepala siapa yang ada dalam patung Hello Kitty tu? Wanita malang tu digelar sebagai Fan Man Yi. Riwayat hidup Fan Man Yi terlampau tragis. Sejak dia lahir lagi, nasib tak pernah menyebelahi dia. Man Yi dibesarkan di rumah anak yatim sebab ditinggalkan keluarga masa kecil. Bila dia masuk zaman remaja, dia terlibat dengan dadah dan ketagih dengan dadah. Demi untuk membayar kos ketagihan pengambilan dadah, dia mula melacur. This is where it get worse. Pada umur 23, dia bekerja sebagai pelayan kelab malam dalam melawan ketagihan dadah dia. Tahun 1997, Man Yi berkenalan dengan lelaki bernama Chan Man Lok. Bad guy, a very bad guy. Kedua-dua jumpa di kelab malam. Diorang feel like we got something in common. Yalah, Man Yi pelacur dan penagih dadah. Si Man Lok pula a pimp. Chan Man Lok dan Man Yi baik antara satu sama lain, pengedar dan penagih dadah. Hello, tepatlah pasangan tu. Hujung 1997, kerana ketagihan duit dan dadah, Fan Man Yi curi duit dari wallet Man Lok, cuba lari dengan $4,000. Masa tu Fan Man Yi tak sedar lelaki tu mangsa dia yang terakhir. Man Lok tugaskan dua kuncu dia untuk tangkap Man Yi, Liu Xingqiu dan Leong Wai Lun. Mereka berdua disuruh untuk colik dan paksa Man Yi untuk melacur, dan duit tu mereka akan bolot semua. Macam mana pun rancangan tu berantakan, ketua dadah dan konco dia buat keputusan yang lain. Selain daripada memperdagangkan Man Yi, mereka bertiga rasa itu saja tak cukup. Man Yi diikat dan dibelasah. Selama sebulan, wanita 23 tahun itu adalah subjek kepada bermacam jenis kisah ngeri, seperti kulit yang dibakar, tubuh yang diperkosa dan dipaksa makan najis. Meskipun penyiasaan Fan Man Yi dah cukup mengerikan, tapi apa yang lebih menakutkan ialah cerita budak 14 tahun yang melaporkan kepada polis. Bukan saja remaja tu yang report siapa penjenayah tu, tapi sebenarnya dia pun sebahagian dari penjenayah bertiga tersebut. Gadis remaja tu dikenali sebagai Ah Fong. Siapa sangka sebenarnya gadis tu ialah girlfriend Chan Man Lok, atau boleh dipendekkan kata dia ialah satu pelacur milik Chan Man Lok. Satu hari bila Ah Fong melawat trio penjenayah kejam di apartmen Man Lok, dia nampak Man Lok tengah tendang kepala Man Yi 50 kali. And then Ah Fong pun join sekaki. Butiran kejadian yang Ah Fong buat tak didedahkan sebab itu adalah sebahagian dari perjanjian dia dan polis sebagai saksi kes. Bila ditanya pasal kes tu, tentang apa perasaan dia bila dia nampak Fan Man Yi melakukan sebegitu, dia kata dia enjoy buat benda tu. The killing. Selepas sebulan penderaan, Ah Fong perasan yang Man Yi mati malam tu. Man Lok dan konconya berkeras yang mangsa tu mati disebabkan overdose metafetamin yang dia ambil sendiri. Lepas Man Yi mati, konco-konco Man Lok pindahkan mayat dia ke tak mandi apartmen dan pisahkan anggota badan satu persatu. Tak lama selepas tu, setiap anggota badan direbus untuk membuang bau hamis dari daging manusia yang dah jadi bangkai. Menggunakan air takak didih di atas dapur gas yang sama mereka gunakan untuk masak makan malam, pembunuh tu rebus dan campak daging manusia tu ke tapak pelebusan sampah perumahan. Kepala dia macam mana pun tak boleh dibuat apa-apa. Jadi mereka akhirnya jahit tengkorak wanita malang tu ke dalam patung Hello Kitty. Sebagai pertukaran untuk perlindungan,
Ah Fong bebas disebabkan dia sebagai saksi kes dan juga dia masih remaja bawah 18 tahun. Ini ialah percubaan untuk dia bebaskan diri dari dihantui pengalaman dia yang dirasakan sepanjang mandi diseksa. Walaupun cerita ni mengganggu fikiran kita, ramai je yang kata cerita ni fake or something yang dia buat-buat. Bukti yang didedahkan polis mengerikan, and trust me, korang mesti tak lalu makan kalau korang dengar atau tengok apa yang polis saksikan dalam apartmen tersebut. Apartmen di mana mandi diseksa penuh dengan memori Hello Kitty, bermula dari langsir, cadar katil hingga ketuala. Malang sekali disebabkan keadaan anggota badan Fan Man Yi. Polis dan pemeriksa suka untuk kesan punca kematian Fan Man Yi. Penderitaan yang tak ada penghujung yang dilalui Fan Man Yi parahnya disebabkan kerosakan yang ditimpa pada tubuhnya. Tak ada cara untuk ketahui sama ada dia mati kerana overdose atau penyiksaan. Akibatnya ketiga-tiga pembunuh tu tak disabitkan pembunuhan. Macam mana pun mahkamah percaya mereka bertiga boleh dijadikan punca. Trio penjenayah tu dijatuhkan penjara dengan peluang parol selama 20 tahun. Inilah yang berlaku pada Fan Man Yi yang membesar dalam dunia gelap. Semakin membesar dia, semakin dia kenal dunia yang kejam. Kalau seseorang tu tersungkur, perkataan mustahil saja yang boleh menggambarkan keperitan bila dia jatuh ke lembah hitam dan gelap tanpa wawasan dan pedoman. Penghujungnya, inilah yang berlaku pada riwayat hidup Fan Man Yi. Guys, what do you think about this case? Adakah korang rasa kalau dia ada parent dia akan jadi macam tu? Adakah dia masih menjadi seorang yang terjerumus ke dalam lembah yang merosakkan diri dia? Jangan lupa like, share dan subscribe. Wait for the next video. Klik notification bell for the fast update. Itu je daripada aku. Sayonara.